Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin pagi 18 Julai bersama saya Asrul Nizam Kadir. Tajuk utama pagi ini. Waktu kerja lebih fleksibel, kaki tangan awam berkuat kuasa 1 Ogos depan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Pelaksanaan waktu bekerja fleksi WBF di Agensi Kerajaan Persekutuan seluruh negara akan berkuat kuasa pada 1 Ogos depan. Ia akan menggantikan waktu bekerja berperingkat WBB yang diamalkan sekarang. Menurut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 tahun 2019 yang dimuat naik di laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Awam semalam, WBF memberi fleksibiliti kepada pegawai untuk hadir bekerja dalam tempoh waktu masuk dan waktu pulang yang ditetapkan dengan syarat memenuhi tempoh waktu bekerja sehari. Menurut Pekeliling itu, tempoh waktu masuk kerja akan bermula dari pukul 7.30 pagi hingga 9 pagi bagi semua negeri. Tempoh waktu pulang kerja pula adalah antara 4.30 petang hingga 6 petang, kecuali pada hari Khamis di negeri Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor yang waktu pulang adalah antara 3 petang hingga 4.30 petang. Bagaimanapun, bagi perkhidmatan tertentu seperti perkhidmatan kaunter, ketua jabatan boleh mengarahkan pegawai untuk memulakan tugas pada sesuatu masa yang dikehendaki dalam tempoh masa tersebut. Selaras dengan pelaksanaan WBF, Pekeliling itu menyatakan kerajaan juga memberi fleksibiliti kepada pegawai dengan mengurangkan waktu rehat selama 30 minit dalam bulan Ramadan. Ia bagi membenarkan pegawai meninggalkan pejabat 30 minit lebih awal. Menurutnya, pegawai boleh memilih untuk mengurangkan waktu rehat sebanyak 30 minit berdasarkan WBF bulan Ramadan. Namun, ia tertakluk kepada kelulusan ketua jabatan. WBF diperuntukkan kepada pegawai perkhidmatan awam persekutuan yang sebelum ini mengguna pakai WBB. Sebanyak 7,162 kediaman atau 90.92% unit program perumahan rakyat PPR di negara ini sudah dijual kepada pemohon yang layak. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Raja Kamarul Bahrin Shah berkata, perangkaan sehingga Jun lalu turut merekodkan bagi 715 unit rumah PPR di seluruh negara belum dijual. Menurut beliau, unit berkenaan masih di peringkat pengisian dan pembeli dalam proses permohonan pinjaman perumahan. Beliau berkata demikian ketika sesi pertanyaan lisan di Dewan Rakyat bagi menjawab soalan Chan Ming Kai mengenai jumlah rumah mampu milik yang dijual dan masih kosong di setiap negara selain perangkaan lot Bumi Putra serta bukan Bumi Putra bagi rumah kos rendah. Datuk Raja Kamarul Bahrin berkata kementerian tidak mempunyai maklumat menyeluruh mengenai statistik lot Bumi Putra dan bukan Bumi Putra bagi rumah kos rendah serta perangkaan berkaitan. Sehubungan itu, kementerian melalui Jabatan Perumahan Negara sedang membangunkan sistem pengumpulan maklumat Bumi Putra, iaitu sistem pengurusan perumahan bersepadu bagi menyelaras maklumat kediaman secara menyeluruh. Mahkamah Tinggi Seremban melepas dan membebaskan 5 lelaki termasuk seorang pegawai polis daripada hukuman gantung sampai mati. Ia atas pertuduhan membunuh seorang lelaki pada 2015. Keputusan dibuat Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Muhammad Jamil Husin selepas mendapati pihak pendawaan gagal membuktikan keraguan munasabah. Individu yang dibebaskan ialah S. Selva Kumar, 42 tahun, yang juga pegawai polis, N. Suresh Karnah, 39 tahun, 3 yang lain, N. Tanabalan, 32, R. Viramutu, 53 dan N. Raja Sakanan, 40 tahun. Mengikut pertuduhan, mereka didakwa melakukan pembunuhan terhadap S. Mohandas, 31 tahun. Pembunuhan didakwa dilakukan di atas bukit dalam kawasan pelupusan sampah di Jalan Labu. Perbuatan itu antara pukul 9 malam 11 Februari hingga 6 pagi 12 Februari pada 2015. Kes terbongkar selepas polis menemui tulang manusia di 2 kubur tidak bertanda. Ia susulan penahanan sekumpulan suspek dipercayai ahli kongsi gelap. Bekas pengarah Yayasan Bakti Negara Terengganu YBNT sekali lagi didakwa atas 50 pertuduhan menipu menyebabkan kerugian lebih RM130,000 tahun lalu. Tertuduh Muhammad Adam Muhammad Ghazali, 31 tahun, yang didakwa di 2 mahkamah berasingan mengaku tidak bersalah terhadap semua pertuduhan.
Di Mahkamah Session 3 tertuduh berdepan 26 pertuduhan untuk menaja 22 mangsa mengerjakan umrah di bawah syarikatnya bagi sesi November hingga Disember 2016. Program dan yayasan tidak wujud itu menyebabkan mangsa kerugian lebih RM100,000. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di beberapa premis di Terengganu antara Jun hingga November 2016. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM209,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 7 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes untuk serahan dokumen. Sementara itu, di Mahkamah Session 1 tertuduh berdepan 24 lagi pertuduhan menipu membabitkan 17 mangsa. Dia dibenarkan ikat jamin RM209,000 dan RM240,000 di kedua-dua mahkamah. Mahkamah turut menetapkan 7 Ogos dan 28 Ogos untuk sebutan semula kes. Sejumlah 3,293 kes HIV yang bersamaan dengan kadar 10 kes bagi setiap 100,000 orang direkodkan di negara ini tahun lalu. Timbalan Menteri Kesihatan Dr. Lee Boon Chye berkata, 47 kes daripadanya melibatkan mereka yang berumur bawah 18 tahun. Mengikut maklumat dari Majlis AIDS Malaysia, pihak Majlis AIDS Malaysia telah memberi bantuan kewangan untuk kos pengurusan kepada 13 buah rumah pelindungan yang turut menerima pesakit HIV. Antaranya seperti Rumah Soleha Kuala Lumpur dan Casa Harapan Pahang turut mempunyai penghuni kanak-kanak pesakit HIV. Menurut beliau, skop fungsi Kementerian Kesihatan ialah pencegahan penyakit, jagaan dan rawatan pesakit di hospital atau jagaan asas, tidak termasuk penyediaan rumah pelindungan sementara. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Pengerang, Datuk Seri Azlina Uthman Said, mengenai statistik terkini kanak-kanak di negara ini yang dijangkiti HIV dan AIDS selain jumlah rumah pelindungan dikendalikan kerajaan dan swasta. Negara kita tidak mempunyai undang-undang untuk melindungi mereka yang Sarawak terpilih menjadi tuan rumah bagi sambutan Hari Malaysia pada 16 September nanti. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, Padang Merdeka di Kuching akan menjadi lokasi penganjuran. Dan untuk itu, kita telah pun bersetuju supaya dibentuk satu jawatan kuasa bersama antara kerajaan persekutuan dan melalui kementerian ini bersama dengan kerajaan negeri. Okey, thank you. Beliau berkata demikian pada sidang media yang turut dihadiri Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Edin Shazli Shith. Tambah Datuk Amar Awang Tengah, sambutan itu lambang perpaduan rakyat negara ini selain bertujuan meningkatkan integrasi pada peringkat nasional. Sementara itu, Edin berkata, tema bagi sambutan Hari Malaysia kali ini adalah Malaysia Bersih. Ia dipilih bersesuaian dengan aspirasi kerajaan menanam sikap bersih dalam kalangan rakyat, khususnya menolak rasuah. Terkesan dengan penderitaan bayi lelaki berusia 14 bulan yang memerlukan pembedahan segera akibat komplikasi hati, warga Angkatan Tentera Malaysia ATM berjaya mengutip sumbangan berjumlah RM56,000 bagi membantunya. Bayi berkenaan memerlukan RM160,000 bagi membiayai kos pembedahan hati di sebuah hospital di Saket, New Delhi, India. Penyerahan sumbangan disampaikan sendiri Panglima Angkatan Tentera PAT Jeneral Tan Sri Zulkifli Zainal Abidin kepada bapa bayi berkenaan Pegawai Waran 2 Abdullah Yaakob. Turut menyaksikan penyerahan itu di Wisma Pertahanan Ibu Negara, Panglima Tentera Darat Jeneral Datuk Sri Ahmad Hasbullah. Bahagian Hal Ehwal Awam Markas ATM dalam kenyataannya berkata, Muhammad Afif Irfan mengidap penyakit hati kronik dikenali sebagai biliary atresia. Dia menerima rawatan awal di Hospital Raja Perempuan Zainab II Kota Baru Kelantan sebelum dipindahkan ke Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM. Namun pemeriksaan lanjut mengesahkan bayi itu mengalami komplikasi hati yang kronik dan memerlukan pembedahan segera di luar negara. Warga ATM berharap sumbangan tersebut sedikit sebanyak dapat mengurang serta membantu urusan pembedahan berkenaan pada Rabu depan. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bersua kembali. Semalam genap 5 tahun tragedi pesawat MH17 ditembak jatuh ketika dalam penerbangan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur di ruang udara timur Ukraine.
Kesemua 298 penumpang, sebahagian besarnya rakyat Belanda serta anak kapal terbunuh. Bagi waris yang ditinggalkan, ianya bukan sesuatu yang mudah. Pendakwaan terhadap 4 suspek yang dikaitkan dengan tragedi itu dilihat satu perkembangan positif. Ikuti laporan Amirul Haziq Syamsul Asmadi. Even if it has been 5 years, it's still a hard pill to swallow. At that point when I lost my mom, I lost everything. I lost a part of me. I lost my life. Nur Diana Yazira baru berumur 15 tahun ketika mendapat kabar pesawat yang dinaiki ibunya, Dora Shahila Kasim, ditembak jatuh di utara Ukraine. Ketika kejadian, Dora Shahila yang merupakan ketua pramugari penerbangan syarikat Malaysia Airlines sedang menjalankan tugasnya seperti biasa. Takdir menentukan segalanya, mereka terpaksa berpisah buat selama-lamanya. 5 tahun berteka-teki, 5 tahun menahan rindu, 5 tahun mencari jawapan yang akhirnya terjawab dengan pendakwaan 4 individu disyaki menjadi dalang yang meragut 298 nyawa tidak berdosa. I really hope that these people will be prosecuted and we can finally get some justice, some closure for the family. Sebab we've been in the dark for too long. We don't know who has done it. We don't know who's responsible. And from day one benda ni jadi, sampai sekarang itu je yang Diana nak, where there's justice for the people on board MH17. Diana kini tinggal bersama adik arwah ibunya, Darlina Kwan, dan kini melanjutkan pelajarannya di sebuah universiti swasta dalam jurusan perundangan. Diana bercita-cita untuk meneruskan pelajarannya dalam Undang-Undang Kemanusiaan dan Jenayah untuk mempertahankan hak mereka yang telah diceroboh sejak insiden yang meragut nyawa ibunya. Sejumlah 43 warga Malaysia adalah antara 298 penumpang yang menaiki pesawat malang berkenaan ketika ianya ditembak jatuh di timur Ukraine pada tarikh ini 5 tahun yang lalu. Kesemua mayat mereka telah pun dibawa pulang ke tanah air setelah selesai proses bedah siasat dan proses pengecaman yang panjang di Amsterdam. Perbicaraan kes ini dijadual bermula pada Mac tahun depan dan dijangka menjadi satu lagi episod panjang buat waris MH17 dalam perjalanan mereka mendapatkan keadilan. Laporan Amirul Haziq Syamsul Asmadi. Dan berikut rentetan tragedi yang berlaku pada 17 Julai 2014 disediakan Azrin Abrar. 17 Julai 2014, pesawat Malaysia Airlines MH17 berlepas dari lapangan terbang Amsterdam pada 12.15 tengah hari waktu tempatan. Pesawat itu dijadual tiba di Kuala Lumpur pada 6.10 pagi waktu Malaysia Jumaat 18 Julai. Pada jam 10.15 malam waktu Malaysia, MAS mengesahkan ia menerima makluman daripada Pusat Kawalan Trafik Udara ATC Ukraine bahawa ia terputus hubungan dengan pesawat MH17 pada jam 2.15 petang waktu tempatan. Pesawat itu berada pada ketinggian 9,144 meter sebelum ia dilaporkan ditembak jatuh dan terhempas di kawasan bergolak di Torres, Ukraine, kira-kira 40 km dari sempadan Rusia-Ukraine. Bangkai pesawat ditemui berhampiran perkampungan Grobovo, Ukraine di wilayah dikuasai pemberontak. Kesemua 283 penumpang dan 15 anak kapal pesawat Boeing 777 itu terkorban. Mangsa terdiri daripada warga negara Belanda, Malaysia, Australia, Indonesia, United Kingdom, Belgium, Jerman, Filipina, Kanada dan New Zealand. Tragedi itu mengejutkan negara hanya selepas 4 bulan kehilangan pesawat MH370 pada 8 Mac. Malaysia dan beberapa negara lain kemudiannya menubuhkan satu jawatan kuasa bagi menuntut keadilan. 4 hari selepas tragedi berlaku, 12 anggota pasukan perunding Malaysia memperolehi kotak hitam MH17 dan jasad mangsa. Ia hasil rundingan 3 hari dengan Ketua Pemisah Pro-Rusia Alexander Borodai di Donetsk, Ukraine. Kotak hitam itu kemudian dihantar ke Belanda dan seterusnya ke London untuk pemeriksaan data penerbangan. 9 September 2014, laporan siasatan awal nahas dikeluarkan oleh pihak berkuasa Belanda. Kesimpulannya, pesawat dan anak kapal tidak menghantar sebarang isyarat kecemasan atau melaporkan kegagalan teknikal pesawat. 13 Oktober 2015, Lembaga Keselamatan Belanda mengesahkan pesawat itu ditembak jatuh
oleh peluru berpandu Buk buatan Rusia. Peledak 9N 314M yang dilancarkan menerusi sistem peluru berpandu berkenaan dari kawasan 320 km persegi di bahagian timur Ukraine meledak di sebelah kiri dan atas kokpit. Bahagian hadapan pesawat itu ditembusi oleh ratusan objek berkuasa tinggi daripada bahan peledak berkenaan. Berikutan daripada impak dan letupan susulan, 3 anak kapal dalam kokpit terbunuh serta-merta dan pesawat itu berkecai di udara. Bagaimanapun, tidak dinyatakan siapa yang bertanggungjawab melancarkan peluru berpandu itu. 5 tahun selepas tragedi berdarah itu dan selepas semua pihak terbabit saling menuding jari, pada 19 Jun 2019, pasukan siasatan bersama JIT yang diketuai Belanda mendakwa 3 lelaki Rusia dan seorang warga Ukraine sebagai dalang utama dalam penembakan pesawat MH17 itu. Keempat suspek adalah Igor Girkin, Sergei Dubinsky, Oleg Pulatov dan Leonid Kashenko. Moskow bagaimanapun menafikan dan mengecam tuduhan ke atas kesemua suspek berkenaan yang mempunyai kaitan dengan tentera dan unit risikan. Waran tangkap antarabangsa dikeluarkan ke atas mereka dan satu perbicaraan dijadualkan bermula di Mahkamah The Hague, Belanda pada 9 Mac 2020. 20 Jun 2019, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menyatakan keraguan terhadap dakwaan bahawa Rusia bertanggungjawab dalam penembakan MH17. Beliau mendakwa hasil siasatan JIT itu berunsur politik bagi meletakkan kesalahan ke atas Rusia. Tun Dr. Mahathir juga menuntut bukti yang lebih kukuh. Sesetengah pihak pula menimbulkan persoalan bagaimana Ukraine boleh menganggotai pasukan penyiasatan sedangkan Ukraine juga didakwa terlibat dalam serangan itu. 4 anggota JIT iaitu Australia, Belgium, Belanda dan Ukraine mencapai kesepakatan pada Ogos 2014 bahawa keputusan siasatan hanya boleh diumumkan jika dipersetujui 4 negara. Ini bermakna Ukraine ada kuasa veto terhadap proses membuat keputusan. Malaysia dalam pada itu dengan sengaja dikecualikan daripada terlibat pada peringkat awal penyiasatan. Laporan Azrin Abra. Selepas Filipina dan Indonesia, kini giliran Kemboja menghantar balik 1,600 tan bahan buangan plastik yang ditemui dalam kontena kapal ke Amerika Syarikat dan Kanada ketika negara Asia Tenggara melancarkan tentangan terhadap penghantaran sampah ke rantau itu. Jurucakap Kementerian Alam Sekitar, Neth Piektra berkata, sampah terbabit ditemukan pada kontena di Pelabuhan Bandar Sihanoukville dan akan dikembalikan ke negara asal. Katanya 70 kontena dipenuhi bahan buangan plastik dihantar dari Amerika Syarikat, manakala 13 lagi dari Kanada. Awal bulan ini Indonesia mengumumkan menghantar pulang puluhan kontena berisi sampah ke Perancis dan negara maju lain. Keputusan China mengharamkan import sisa plastik asing tahun lalu menjurus proses kita semula global ke kancah huru-hara, menyebabkan negara maju bergelut mencari negara lain untuk menghantar sampah mereka. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Liga Premier Futsal Malaysia 2019, pasukan Selangor berjaya merakamkan kemenangan kelima musim ini dengan mencatat keputusan 4-1 menentang Kuala Lumpur City FC yang berlangsung di Stadium Panasonic Shah Alam malam tadi. Pada babak pertama, pasukan tuan rumah berusaha memburu gol hingga penghujung separuh masa pertama namun masih buntu untuk menghasilkan gol. Memasuki separuh masa kedua, kedua-dua pasukan terus memperkemaskan jentera serangan untuk mencari gol pembukaan. Namun tuah hanya berpihak kepada pasukan Selangor apabila meraih gol pertama menerusi Muhammad Akmal Hakimi pada minit ke-29. Sebelum Muhammad Ridwan Zainal menambah gol kedua kepada pasukan Selangor. 5 minit berselang, Kuala Lumpur cuba merapatkan kedudukan selepas Muhammad Muzaffar Muhammad Tahar menjaringkan gol pertama. Pada minit ke-39, Selangor menambah duka pasukan tuan rumah dengan menghadiahkan 2 gol menerusi Muhammad Farid Muhammad dan Muhammad Azri Rahman. Keputusan 4-1 kekal hingga tamat perlawanan sekaligus menyaksikan Selangor meraih 3 mata penuh. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dijangka mengatur satu perlawanan persahabatan baru buat skuad Harimau Malaya sebagai aksi pemanas badan sebelum ke Indonesia bagi berdepan skuad Garuda pada perlawanan pertama kumpulan G kelayakan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023 5 September ini.
Mengikut perancangan awal, Harimau Malaya dijangka bertemu Emirat Arab Bersatu UAE pada awal September. Namun ia terpaksa diubah berikutan lawan itu turut berada dalam kumpulan sama dalam saingan kelayakan. Berdasarkan jadual perlawanan, Syria, Yaman dan Hong Kong akan ke rantau Asia Tenggara untuk aksi pertama sekaligus mungkin jadi pengganti kepada UAE. Setiausaha Agung FAM Stuart Ramalingam berkata pihaknya akan berhubung dengan pasukan berkenaan dan keputusan bergantung kepada lawan terbabit sama ada akan singgah di sini ataupun sebaliknya. Ada 2 atau 3 Hong Kong, Yemen saya tengok daripada fixture, tapi perbincangan selanjutnya terpulang pada juga persiapan pasukan-pasukan tersebut. Harap-harap dia orang boleh main dengan kita di home match. Pada undian itu, Malaysia diletakkan dalam kumpulan G bersama UAE, Thailand, Vietnam dan Indonesia. Mengulas keputusan undian berkenaan, Stuart berkata skuad Harimau Malaya memiliki peluang baik untuk pusingan akhir Piala Asia 2023. Congratulations to Malaysia, G4 to join Indonesia, D3 for Palestine. Dengan itu, sekian paparan Buletin Pagi. Ikuti lebih banyak berita di platform media sosial Buletin TV3. Saya Asrul Nizam Kadir. Salam hormat dan Assalamualaikum.